Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam PDPR untuk tingkatan 4. Masih lagi dalam bab 8.2 iaitu sukatan serakan. Kita masuk ke bahagian ketiga untuk membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tidak terkumpul. Apa dia plot kotak ni? Plot kotak kita guna untuk data tak terkumpul. Plot kotak ni adalah satu cara kita nak pamerkan taburan tu berdasarkan 5 nilai. Yang pertama ialah nilai minimum yang paling rendah. Yang kedua ialah kuartil pertama iaitu 1/4 data tu. Median adalah data yang di tengah. Kuartil ketiga data yang ke 3/4 dan nilai maksimum yang paling tinggi bagi data berkenaan lah. Plot kotak ni kita nak tunjukkan sama ada data tu simetri pada median. Simetri ni dia sama tengah lah. Plot kotak kita guna untuk buat analisis dengan bilangan data yang banyak. Ini adalah gambaran untuk plot kotak. Q1 dan Q3 ialah kuartil 1 dan kuartil 3. M di sini ialah median. Semua samalah short form ni lah. M for median, Q1 untuk kuartil 1, Q3 untuk kuartil ketiga. Jadi kita nak plot kotak ni kita ambil daripada nilai Q1 hingga Q3. Kita buat kotak dia. So ini adalah bentuk-bentuk untuk contoh plot kotak. Lihat bagaimana plot kotak ni dibina di atas garis nombor. Jadi bila data ni diberi ada 15 orang. Ada 15 data. Jadi kita tahu data ni adalah satu data yang ganjil. Kita kena pasti dulu nilai-nilai yang kita lihat tadi dia punya maksud tadi kan kita kena cari 5 nilai ni. Apa dia nilai minimum? Yang paling sikit. Paling sikit atau paling rendah kat sini. Daripada sini kita nampak 35 adalah dia punya nilai paling minimum. Kuartil pertama kita nak tahu macam mana pula? Kita tengok balik. Sebelum kita cari kuartil pertama, kita ingat kuartil ni kita dapat daripada median. So bila daripada data yang median ni kita akan dapat kuartil pertama dengan kuartil ketiga dia. Jadi kalau kita tengok di sini kita cari median macam mana? Bila data ni ganjil, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang data di depan 7, cuba kira belakang pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 57 ini adalah median yang di tengah-tengah dia. Kita dah dapat median kat sini. Kita boleh cari kuartil pertama dan kuartil ketiga dia. Kuartil pertama yang berdepan ada berapa data lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daripada 7 ni 45 berada di tengah-tengah antara 7 data tu. Jadi dia akan jadi kuartil pertama. Q1 45. Data yang selepas tu ialah kuartil ketiga. Kita kira macam tadi juga. 1, 2, 3. Belakang ada 1, 2, 3. Dan 68 di tengah-tengah antara 3 data sebelum dan selepas kan. Jadi ini ialah kuartil ketiga dia. Kuartil ketiga dia Q3 68. Untuk nilai maksimum pula, nilai yang paling tinggi. Paling tinggi kat sini yang mana? Paling tinggi yang paling hujung lah. Ini dia. Kita letak sebagai nilai yang maksimum, paling tinggi, paling banyak, macam tu. Dah tahu 5 nilai ni, kita boleh susun. Kita hanya ambil kuartil pertama, kuartil ketiga dan juga median dia untuk kita lukis plot kotak. Jadi plot kotak tu adalah
julat antara kuartil. Nampak ni bentuk gambar kotak ni? Okay, bila kita lukis kat atas kertas graf, kita akan nampak setiap kotak tu berapa nilai dia. Kalau di sini nilai dia, okey, kamu tahu 45, okey, saya ambil di sini lah, 45 sampai 50 ni dia ada 10 kotak. 10 kotak kecil. Jadi dia ada 5 unit. Kita kena pastikan 5 unit tu dibahagi sama rata. Jadi setiap 2 kotak adalah 1 unit. Kita lihat contoh 12. Diberi 2 blok kotak A dan B. Okey, kita kena nyatakan ikut soalan ni. Median. Kita pergi soalan A dulu ya. Dia dah bagi gambar rajah macam ni. Jadi median, macam mana kita tahu median? Kita tengok kotak ni, yang di garis ni adalah dia punya median. So median kat sini disebabkan di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak dan dia ada 10 unit. Bermaksud satu kotak di sini adalah 2. So 50 tambah 2, median untuk A ialah, median dia 52. Okey, kemudian untuk kuartil pertama yang garis ni kan, kuartil pertama dia. Okey, kita baca daripada kotak graf ni, ada berapa? Setengah kat sini. Okey, kalau tadi satu kotak adalah 2 unit. Jadi kat sini 32, 34 dan separuh. Jadi untuk kuartil pertama soalan A ialah 35. Okey, kuartil ketiga pula di sini. Kuartil ketiga dia, okey, kita tengok kotak yang keberapa. Okey, dia tak ada separuh kat sini. Jadi 62 tambah lagi 2, 64. Untuk soalan A, 64. Okey, julat antara kuartil untuk soalan A. Julat antara kuartil dia, kita kena tolakkan Q3 dengan Q1. Julat antara kuartil ya. Julat antara kuartil. So kita tolakkan 64 dengan 35. Kita akan dapat 29. So dah dapat sini 29 untuk soalan A. Nilai minimum. Minimum adalah paling sedikit. Tapi kita kena tengok, walaupun sini 10, kita kena tengok garisan ni tau. Garisan ni dia di sini untuk minimum dia. Jadi 20 di sini. Satu kotak sebelum maksudnya dia kena tolak 2 lagi. So nilai minimum dia untuk soalan A ialah 18. Nilai maksimum, okey, titik ni di sini kan. Jadi kita terus dapat untuk maksimum dia 80. Untuk contoh B, okey, di sini dia ada bagi kotak di sini, bermaksud ini adalah median. Okey, garisan pertama ni kuartil pertama, garisan ketiga adalah kuartil ketiga. Jadi nombor 1 median kita terus dapat kat sini. Okey, tapi tengok dulu kotak ni ada 10 hingga 15 di sini dan dia ada 5 ruang atau 5 bahagian. Jadi satu unit di sini adalah, satu kotak di sini adalah 1 unit. Untuk B ya. Jadi median untuk soalan B adalah 11. Okey, kuartil pertama dia di sini, kuartil pertama dia terus dapat 5 untuk soalan B. Kuartil ketiga, okey, 1 unit di sini, bermaksud 21 sebab dia 1 unit tu satu kotak 1 unit je kan. Okey, 21. Julat antara kuartil, okey, formula dia sama. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi tolakkan 21 dengan 5, kita dapat 16. Okey, kemudian nilai minimum. Tengok titik yang paling kiri adalah paling kecil. Jadi untuk soalan B, dia minimum dia ialah 0. Soalan seterusnya nilai maksimum. Yang ini maksimum. Kalau tadi minimum paling kiri,
maksimum paling kanan. So, kita dapat 35 untuk nilai maksimum dia. Julat. Soalan A tertinggal tadi, tak apa. So, A julat dia maksudnya apa? Nilai maksimum tolak minimum. So, untuk soalan A, 80 tolak 12, kita dapat 62. Soalan B, maksimum dia 35. Tolak dengan kosong. Okay. So, soalan B adalah 35. Sebab 35 tolak kosong dapat 35. Okay, itu saja untuk perut kotak. Kita akan sambung lagi nanti untuk subtopik seterusnya. Terima kasih. Bye.